السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Pati Munyatul Musalli, kitab Jawi, muka surat 8 baris 8 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kamu mengaji kitab mereka itu supaya elok dan sedap sembahyang kamu, seperti elok sedap sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambung perbahasan dalam kitab Pati Munyatul Musalli. Dia sebut dalam subtopik sebab turun ayat hafizu ala salawati was salatil wusta, surah Al-Baqarah lah tu. Jadi dia sambung kata dia, maka hendaklah kamu mengaji kitab mereka itu ulama. Jadi sebelum tu dia kata apa? Sebelum tu dia bawa mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Siapa dia tujukan tu? Dia tujukan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka yang nampak Nabi, kita tak nampak Nabi. Maka ra'a ataupun nampak di sini, nampak yang terbahagi kepada dua. Nampak secara panca indera, hak tu sahabat, ataupun nampak melalui belajar, iaitu kita. Jadi nampak kita belajar tentang sembahyang pun nampak juga, tapi nampak seperti mana yang diriwayatkan dalam mazhab yang mereka ambil daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak buat ibadat mesti ada mazhab. Ni sekarang ada orang kata Imam Syafi'i tak kena. Imam Syafi'i tak tepat. Jadi dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, contohnya kitab Minhajul Talibin ataupun kitab-kitab fiqh mazhab lain lah. Bukan mazhab lain, mazhab Syafi'i yang ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli dan sebagainya. Kalau mereka melihat pandangan Imam Syafi'i tersebut kurang ataupun kurang tepat berdasarkan dalil, mereka akan sebut lafaz-lafaz yang menunjukkan satu kehormatan kepada Imam Syafi'i. Contoh lafaz dalam bahasa Arab, perkataan masyhur, perkataan azhar. Azhar ni maksudnya pendapat yang lebih jelasnya dan lebih jelas dari sudut dalil gini. Lawan sebaliknya pendapat yang tak jelas sikit daripada dalil, dari sudut dalil. Dia nak beradab dengan Imam Syafi'i yang kemungkinan sebahagian fatwanya ataupun sebahagian pendapatnya tidak bertepatan dengan dalil menurut mereka. Menurut mereka, bukan kata semua. Menurut sebahagian ulama, maka mereka akan cakap benda-benda lafaz-lafaz yang menunjukkan Imam Syafi'i masih lagi imam kami dan dia tidak terkeluar daripada ikutan kami. Tapi orang sekarang bila tengok Imam Syafi'i kata sekian, dia kata tak tepat, begitu saja.
Tak tepat, tak betul. Yang cakap tu dia ada title lah. Ada title PhD, master, profesor, dia cakap begitu. Sedangkan ulama-ulama dulu tak nak sebut tak tepat tu, dia tak sebut direct. Memang kadang-kadang ada tak tepat, tapi tak direct lah. Dia cakap direct gitu. Dia tak tepat tu nisbah dia pegang mazhab lain, tak tepat menurut dia. Kalau Imam Syafi'i pula mengikut dia, pendapat yang kita kata tak tepat tu ialah tepat. Yang kita kata tepat itu pula tak tepat menurut Imam Syafi'i. Jadi masing-masing ada mazhab, ada 4 mazhab yang mu'tabar. Mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Jadi kalau mazhab kita kata, dalil ni lemah, sedangkan pendapat mazhab lain kata kuat. Itu ikut pasal dia oleh mazhab masing-masing. Kita tak ada kerja tarjih. Kita tak sampai tahap untuk mentarjihkan dalil. Dalil pun kita tak faham apa lagi. Kita innamal a'malu binniyat pun faham suti, dia faham 80 benda. Kita faham innamal a'malu binniyat satu benda. Amalan tu berdasarkan niat tu jelah. Tak ada benda lain lah. Dia faham banyak benda. Puluhan benda, puluhan hukum yang dia boleh istinbat dalam satu hadis yang pendek tu. Jadi dia kata, maka hendaklah kamu mengaji, iaitu belajar kitab mereka itu ulama, iaitu ulama mazhab sendiri lah. Kalau kita nak semayang cara mazhab Maliki, kena mengaji mazhab Maliki punya kitab. Kalau kita nak semayang dengan mazhab Hanafi, sila tak ada masalah, tapi kena belajar mazhab Hanafi. Kalau kita nak mengaji ataupun nak semayang cara mazhab Hanbali, sila tak ada masalah. Cuma kena belajar kitab mazhab Hanbali. Masalahnya ulama-ulama Jawi kita zaman ke zaman, daripada dulu sampai sekarang, banyak mengarang kitab-kitab mazhab Syafi'i. Itu menunjukkan pegangan mereka dalam bab fiqh kebanyakannya mazhab Syafi'i. Maka semayang kita pun berlaku atas mazhab Syafi'i lah sekarang ni. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, supaya apa? Supaya elok dan sedap sembahyang kamu. Sedap dan elok ni sebuah rupa sembahyang. Luaran kita tengok dia sembahyang tu kemah. Dia tunduk sujud elok, dia tunduk rokong elok, takbir pun elok, angkat tangan sampai ke bahu. Taklah angkat macam Ultraman tu. Ni sembahyang angkat tangan lagu mana lagu ni? Jeng. Itu tak bertepatan dengan mazhab mana-mana. Mazhab apa angkat lagu tu? Jadi kita tahu, mazhab kita ni angkat sekian. Cara turun tangan pun waktu sekian. Jadi kita tahu secara detail. Mazhab kita ni macam mana sembahyang. Sebab kita nak sembahyang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Kita nak sedap sembahyang macam sedapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Sembahyang tu ialah tempat sejuk mata hati aku. Tempat sejuk mata hati aku boleh dilakukan dengan sembahyang saja. Kita kalau sembahyang kau gelisah habis kita lah kita ni. Tak sama dah dengan Nabi situ. Lepas tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni. Dia tak kata sallu kama usalli. Sallu kama usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Mampu lagu tu. Jenuh nak sembahyang macam Nabi. Hakikat zahir, batin, hati dia ketika sembahyang khusyuk. Sehingga kan dia boleh terlupa rakaat sebab terlalu ingat Tuhan. Terlupa rakaat sebab terlalu ingat Tuhan. Fana dengan Tuhan. Kita bukan terlalu ingat Tuhan, terlalu ingat benda lain. Sehingga terlupa. Jadi ketika tu Allah Ta'ala bagi dia lupa supaya tunjukkan kita bila Nabi lupa, di waktu sembahyang nak buat apa. Kita pun ketika tu bila kita lupa, kita nak buat apa kita tahu. Nabi SAW sujud sahwi contohnya. Ataupun tambah rakaat lain sebagainya. Itu akan dibahas dalam kitab ni secara terperinci. Seperti elok sedap sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW menurut mazhab Syafi'i, sembahyang dia beginilah yang kita akan belajar ni. Inilah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami, yang diambil dalil, difaham dalil daripada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali mungkin lain sikit. Mazhab Hanafi mungkin lain sikit. Mazhab Syafi'i mungkin lain sikit. Samalah juga dalam ibadat-ibadat lain, contoh tawaf dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, faedah semayang. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala itulah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sungguh dapat kemenangan. Sungguh mana? Tak ragu lagi, mesti dapat kemenangan.
Kemenangan sini apa dia? Kemenangan sini bila nisbah akhirat ialah kemenangan masuk syurga. Lepas tu ada kitab nama dia Aqidatun Najin. Akidah yang berjaya. Apa yang berjaya? Iaitu akidah ni dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu berjaya tu semua tu dengan makna akhirat. Kemudian kata musannif, sungguh dapat kemenangan orang mukmin yang tetap hati. Qad aflahal mu'minun, yang tetap hati dan anggota. Dia terjemah lalu, dia tafsir lalu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mukmin yang tetap hati. Tetap hati apa dia? Iaitu hati dia tidak ingat selain daripada apa yang berlaku dalam sembahyang. Itu sekurang-kurangnya. Kalau nak direct pada Allah Ta'ala selalu, mungkin tak lah. Tapi sekurang-kurangnya bila kita baca bacaan Quran, baca bacaan zikir, dalam hati kita ingat apa benda yang kita minta tu. Itu paling kurang lah. Kita punya hati tidak sibuk dengan benda lain. Sehabis baik kita boleh buat. Kalau tak boleh buat rakaat pertama sampai habis pun, paling kurang 3 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Paling kurang 1 rakaat. Paling kurang 1 saat pun tak apa dah. Kalau tak boleh khusyuk juga. Paling kurang adalah juga kita pernah khusyuk dalam sembahyang walaupun seketika. Dan anggota, tetap hati dan anggota. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut khusyuk ni bagi dia rukun sembahyang. Imam Ghazali sebut khusyuk ni ialah rukun sembahyang. Khusyuk situ ialah tetap anggota hati, dengan makna hati dia tidak ingat selain Allah Ta'ala, selain daripada dunia. Dia ingat apa yang berlaku dalam sembahyang saja, dan anggota dia tetap. Anggota dia tidak bergerak selain daripada gerak sembahyang. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang sembahyang sambil pegang janggut. Macam orang Arab. Lepas sembahyang Allah Akbar, takbir, gitulah, ginilah, serabut tengok. Jadi Nabi SAW kata kalau dia tu khusyuk, dia tidak akan buat begitu. Kalau dia khusyuk hati, confirm dia tu akan senyap, tetap tubuh badan dia, kecuali gerak-gerak sembahyang saja. Gerak untuk rokok tu kena gerak lah. Gerak untuk rokok, untuk i'tidal, untuk sujud, duduk antara 2 sujud dan sebagainya. Tapi selain daripada perkara yang tak ada kaitan dengan sembahyang, maka dia tidak akan bergerak kalau dia tu khusyuk. Itu secara umum lah. Kalau kita pergi pekoh pula, lagi akan datang adalah benda-benda uzur yang boleh kita gerak banyak tanpa dia membatalkan sembahyang. Dia kaedah dia dalam sembahyang diutamakan khusyuk. Jadi apa-apa yang menghalang khusyuk, maka boleh buat benda lain sehingga kan dia boleh khusyuk. Contohnya seorang itu dia ada kecil dedah. Dia kecil dedah, kira kecil keluar sokmo-sokmo. Jadi dia pun macam biasalah ambil wuduk seperti orang yang senantiasa berhadas, dia pun terus sembahyang. Bila dia sembahyang dalam keadaan berdiri, kadar keluar air kecil itu lebih banyak berbanding dia sembahyang duduk. Jadi ketika itu dituntut bagi dia tu untuk sembahyang duduk kerana mengurangkan hadas. Kalau seseorang tu sakit pinggang contohnya, kalau dia berdiri lama tu menyebabkan tidak khusyuk, kalau dia sembahyang duduk menyebabkan khusyuk, maka boleh bagi dia tu sembahyang duduk. Boleh bagi dia tu untuk sembahyang duduk. Ini sembahyang fardu ni, bukan sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu tak kisah dah. Sembahyang sunat tu nak duduk pun tak apa. Sembahyang tarawih tu sejak awal pada akhir boleh duduk, tak ada salah. Ni sembahyang fardu yang rukunnya kena berdiri. Tu nanti akan datanglah perbahasan bab rukun. Jadi dalam perbahasan fiqh dia ada yang masalah-masalah tertentu yang mengutamakan khusyuk, kerana khusyuk itulah nak hadirkan hati ketika sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sembahyang mereka itu, tetap hati dan anggota dalam sembahyang mereka itu orang yang mukmin. Habis selesai. Dan di akhir ayat ini, ni ayat surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun. Kata dia walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dia petik ayat Quran berkaitan sembahyang lah. Tadi itu suruh khusyuk. Hak ni pula yang kedua. Maksudnya, dan kemenangan juga orang mukmin yang melihara akan sembahyang mereka itu orang mukmin daripada mengeluar waktu, yakni daripada sembahyang di luar waktu dan lain daripada yang tersebut. Yang kita kata dah itu memelihara sembahyang ni ada beberapa perkara ataupun beberapa benda yang berkait dengan menjaga sembahyang. Pertamanya, menjaga sembahyang tu ialah
dia semayang dalam waktu. Itu pun dikategorikan orang yang telah menjaga semayang. Sama ada di awal waktu, ataupun di akhir waktu, ataupun di pertengahan waktu, mana-mana waktu, asalkan dia semayang cukup lengkap pada waktu tersebut, maka itu dia panggil orang yang telah menjaga semayangnya daripada sembahyang di luar waktu. Yang lebih sempurna lagi, dia sembahyang di awal waktu. Lebih sempurna lagi, dia sembahyang di awal waktu. Hatta sembahyang isyak sekalipun, atas pandangan mu'tamad. Hatta sembahyang isyak sekalipun, sembahyang awal. Dan lebih menjaga lagi dalam keadaan berjemaah. Itu lebih berkualiti. Sembahyang di waktunya, sembahyang di waktunya tu kita pilih di awal waktu, kemudian berjemaah pula, itulah menjamin kualiti sembahyang kita. Sebab kita nak khusyuk semua tak mampu. Jadi bila kita sembahyang berjemaah, pahala khusyuk tu dapat. Pahala khusyuk dapat, pahala pergi masjid awal dapat, walaupun kita mari lewat. 27 kali ganda tu Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, dia buat mari senarai 27 darjat tu, 27 perkara yang berkaitan dengan sembahyang sehingga dapat 27 darjat. Jadi tapi yang 27 darjat tu yang berkualiti pula ialah kita mari di awal ketika sembahyang tu imam takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Hak tu kualiti sembahyang jemaah pula. Makna tak mari lewat lah. Kalau mari lewat, lagi lewat lah dia, lagi kurang 27 darjat dia tu. 27 darjat dapat juga, tapi kurang lah. Macam harga satu barang lah. Harga satu barang tu asal 10,000. Makin lama, makin lusuh, dia pun jual murah lah sikit. 7,000. Orang tak beli juga. 5,000, 2,000. Koh murah. Jadi pahala kalau kita sembahyang jemaah koh lewat, koh kurang lah pahala tu. Dapat juga 27, tapi kurang daripada hak asal. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan firmannya Allah Ta'ala, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallina alladhina hum 'ala salatihim daimun. Maksudnya, sungguh manusia dijadikan tabiat manusia ni geluh gesah. Peseng dia. Dia tabiat lain, sifat lain. Tabiat ni mana asal kejadian begitu. Sifat ni boleh berubah. Kita ubahkan tabiat kita hak asal jadi baik, jadi hak lain. Contoh asal tabiat kita baik. Tiba-tiba kita ada sifat-sifat yang jahat, maka dia jadi tabiat jahat pula. Lepas tu kita ubah pula sifat kita sifat yang baik, jadi tabiat kita baik boleh. Baik semula. Tabiat ni tabiat asal kejadian. Asal kejadian kita ni tidak berdosa. Kemudian kita buat benda-benda yang maksiat pada Allah Ta'ala, kita ubah sifat kita yang asalnya tak berdosa jadi berdosa. Lepas tu ubah pula tabiat yang berdosa jadi tak berdosa pula. Kita buat amal-amal kebaikan, ubah pula tabiat daripada berdosa pada Allah Ta'ala kepada tidak berdosa pada Allah Ta'ala. Begitulah. Mai sampailah meninggal. Jadi asal tabiat ni sekarang ni nak cerita, manusia ni asal tabiat dia geluh gesah, serabut, tak tentu kahala. Apabila, bila yang kata geluh gesah ni, apabila mengena dan timpa kesusahan. Ni peseng tabiat manusia lah. Bila kena kesusahan, gelisah lah dia. Kena bala ke, kena ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, geluh gesah. Hatta para nabi, para rasul, cuma para nabi dan para rasul, dia menunjukkan kepada umat dia cara mengatasi geluh gesah dan kesedihan yang menimpa apabila diterima musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu adanya sabar, redha, seperti mana yang kita belajar dalam bab tasawuf. Niscaya tidak sabar ia seorang. Yang ni bila dia kena musibah, niscaya pada ghalib tabiat manusianya tak sabarlah. Sebab tu kita tasawuf dituntut sabar. Sebab nak ubah tabiat yang geluh gesah ni kepada tenang. Nafsul mutmainnah, iaitu nafsu ataupun jiwa yang tenang. Daripada asal jiwa yang penuh dengan geluh gelisah, masalah, serabut kepada tenang. Macam mana? Dengan kita belajar,
dan beramal dan cari guru yang betul untuk memperbetulkan keadaan hati, maka dia dapatlah nafsul mutmainnah yang dikehendakinya. Tu Lepas tu, dan apabila dapat akan dia akan dan apabila dapat akan dia kesenangan. Akan dia tu kesenangan lah. Yang ni apabila dapat orang mukmin itu akan kesenangan dan kaya, niscaya menegah ia, betul tu. Niscaya menegah ia orang mukmin tu masa betul. Sayang masa pula dah. Niscaya menegah ia orang mukmin tadi sayang pada membuat kebajikan pula dah. Ni peseng tabiat kedua. Tabiat bukan maknanya kita mesti begini dah. Ni tabiat asal. Tabiat asal kalau manusia tu mendapat kesenangan, mendapat kekayaan, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nak buat baik pula jadi masalah. Nak buat baik pula tak ada masuk. Nak buat kebajikan pula masalah, kedekut dan sebagainya. Itu peseng asal tabiat manusia. Melainkan orang melihara dengan sebenar sembahyang. Tiada geluh, tiada mereka yang melihara sembahyang tu geluh gesuh. Jadi tabiat asal manusia tadi geluh gesuh dan susah untuk buat kebajikan, sayang untuk buat kebajikan, tak embuh buat kebajikan ketika mendapat kesenangan, akan dapat diatasi dengan kita pelihara sembahyang. Sembahyang ni adalah hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hubungan kehambaan kita dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari. Yang asalnya 50 kali. Yang asalnya 50 kali. Muju Nabi Musa alaihi salam suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam naik semula minta diskaun sehinggalah 5 waktu yang kita sembahyang sekarang. Dan terkejut. Jadi dia kata kecuali mereka dengan melainkan orang melihara dengan sebenar. Melihara apa dia? Sembahyang. Tiada mereka itu orang yang melihara sembahyang geluh gesah dan terkejut apabila mengena dan timpa kesusahan. Terkejutlah juga, tapi taklah seterkejut orang yang tak sembahyang. Banding orang tak sembahyang dengan orang sembahyang elok lagi, masih lagi cool, masih lagi tenang banding orang yang tak sembahyang langsung. Dia akan berasa hati dia penuh dengan ketidakadilan, seolah-olah macam ada orang nak hukum dia. Dia ada masalah jiwa tu. Bila orang yang tak sembahyang ni ada masalah kejiwaan. Jadi ada orang buat kajian dekat Malaysia ni, lebih kurang 80% ni zaman dulu lah, tak tahu sekarang ni. Sekarang mungkin naik lah. Zaman dulu waktu sekolah lah, 80% orang Malaysia tak sembahyang. Tak sembahyang ni maksud dia apa dia? Tak sembahyang ni maksudnya 5 waktu tak cukup. Ataupun 5 waktu luar waktu. Ataupun 3 waktu dalam waktu, 2 waktu di luar waktu. Tak sembahyang belakang tu. Tak sembahyang ni sebab tak sembahyang pada waktu yang sebenarnya. Banyak tu. Tak sembahyang banyak. Tu tera tak sembahyang, bosa tak kira lagi. Ada tempat kita tu, dia tak pernah sembahyang, mari tarawih mari. Main tarawih mari 20 rakaat sembahyang. Heran aku. Dia tak pernah sembahyang fardu, tapi bab main tarawih laju. Apatah lagi dia tu sembahyang raya. Sampai elok. Tak pernah sembahyang, mari sembahyang raya. Adakah sembahyang itu diterima Allah Ta'ala hak sembahyang sunat tu? Kalau tak sembahyang hak wajib, tak terima. Dalam pandangan mu'tamad mazhab syafi'inya, kalau orang tu masih ada qada sembahyang, haram dia sembahyang sunat. Tu pandangan mu'tamad. Pandangan khilaf lain lah. Pandangan mu'tamad asal mazhab syafi'i, dia tu kalau ada qada sembahyang tak qada lagi, tidak sah sembahyang sunat. Dia tak sembahyang relax sembahyang sunat. Elok. Ada juga orang jenis gitu. Dan tidak sayang. Jadi orang yang sembahyang dan orang yang melihara sembahyang ni tidak sayang pada buat kebajikan, yakni waktunya mudah untuk dia buat kebajikan. Tidaklah dia kedekut pahit untuk buat kebajikan, bukan semata-mata masanya itu untuk untuk menyenangkan hawa nafsu dengan kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala, bahkan kenikmatan kaya yang Allah Ta'ala beri pada dia, diberikan pula kepada haknya, kepada orang yang berhak. Iaitu, kalau dengan orang lain, kalau dari sudut kaya harta tu, beri kepada orang miskin, beri kepada orang fakir.
nisbah anggota dia, tangan, kaki, mata, mulut dan sebagainya, dia buat perkara-perkara yang baik, tidak mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala beri 7 anggota yang dia dapat ni. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala sebut sembahyang ni ialah taat badan, bukan taat anggota, taat badan. Satu badan adalah taat ketika kita sembahyang. Dia tidak kaitan dengan mata saja, telinga saja, tangan saja, tak. Seluruh tubuh badan menjadi taat bila kita sembahyang. Sebab itulah sembahyang tu boleh mencegah diri, sekali dia akan sebutlah ke depan tu, boleh mencegah diri daripada mungkar. Jadi kalau sembahyang dia sembahyang tapi tidak dapat mencegahkan diri daripada maksiat, kerana sembahyang dia ada masalah. Kerana sembahyang dia bermasalah, sebab tu dia tidak boleh mencegah diri dia sendiri daripada bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kita perlu muhasabah lah. Kemudian jadi sembahyang ni amalan taat badan, bukan pada khusus anggota mana-mana, tidak. Tu disebut dalam kitab Bahjatul Wasail Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Bila tak sembahyang, mana anggota tubuh badan, satu tubuh badan kita bermaksiat pada Allah Taala. Sama juga puasa. Puasa juga ialah anggota tubuh badan seluruhnya menjadi taat bila kita puasa. Kalau tak puasa Ramadan contohnya, seluruh anggota tubuh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kaitan dengan anggota sahaja, seluruh tubuh tuih. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bahkan sentiasa buat kebajikan atas keredaan Tuhan, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita masuk syurga Allah dalam bab akidah, kita masuk syurga Allah taala dengan sebab rahmat dan redha Allah, bukan dengan sebab amalan kita. Tapi nak mendapat rahmat dan redha Allah, mesti tak dapat tidak patuh perintah Tuhan. Maka sebab tu kita sembahyang puasa bang. Jadi pada asalnya masuk syurga tu bukan dengan sebab mayang, bukan dengan sebab kita jadi wali ke, jadi nabi sekalipun, tidak menyebabkan kita masuk syurga pada asal. Tapi dengan sebab kita taat pada Allah Taala, kita masuk ke syurga Allah Taala dengan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sahabat tanya, walaupun kamu wahai Nabi tak masuk syurga dengan sebab kamu Nabi. Nabi SAW jawab, iya. Walaupun aku sekalipun, aku masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan title kenabian aku, bukan dengan sebab aku orang yang berbuat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu dia kata sini, senantiasa buat kebajikan atas keredaan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan firman, iaitu firman Allah Taala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan diberi olehmu dan diri olehmu akan sembahyang. Okey, diri. Diri sini bukan berdiri. Memang kalau kita lain dia akan kata dan mendirikan olehmu akan sembahyang. Bukan maksudnya berdiri. Maksud mendirikan sembahyang ni ialah tiga. Pertamanya, mencukupi segala syarat-syarat sah sembahyang. Yang keduanya, dia buat segala rukun-rukun sembahyang. Yang ketiganya, dia buat sunat-sunat sembahyang. Tu dia panggil aqimis solah yang sempurna. Kalau sekurang-kurang syarat-syarat sah buat. Rukun-rukun sembahyang buat. Hak tu paling kurang. Salah satu rukun saja, kalau tak ada, tak panggil sembahyang. Kita rokok, kita sujud apa semua, tiba-tiba tidak tak ada, tak dipanggil sembahyang. Jadi sembahyang tu tak jadi. Dia tidak akan kata wa aqimis salah. Dia tidak ada sebut istilah aqimis salah, tak ada. Sebab dia tidak buat rukun sembahyang. Jadi paling kurang syarat-syarat sah sembahyang ada, dan rukun-rukun sembahyang ada, tu paling kurang selesai, walaupun tak buat benda sunat sekalipun. Kecuali masalah-masalah tertentu yang dimaafkan syarak, yang kalau kita tak boleh buat rukun tu pun tak ada masalah. Kalau ada masalah yang akan kita bahas dalam bab rukun sembahyang nanti. Itu pengecualian-pengecualian lah. Pada asalnya tidak diterima sembahyang dia kalau tak ada rukun, kecuali dengan sebab-sebab yang tertentu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tu dia kata dirikan olehmu akan sembahyang dengan sempurna. Dengan sempurna ni Allah Taala tak sebut tu. Tapi musannif kita tafsir. Ni tafsir dia panggil. Dirikan, yakni tunaikan sembahyang dengan sempurna. Bila kata sempurna, masuk sekali sunat. Bila kata sempurna, masuk sekali sunat-sunat. Sunat kita dalam sembahyang ni, dalam mazhab Syafi'i, sunat hayat, sunat ab'ad. Sunat ab'ad lebih besar daripada sunat hayat. Sunat hayat mazhab Syafi'i, kalau tinggal tak wajib, tak sunat sujud sahwi. Kalau kita buat sujud sahwi juga, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Minhajul Talibin, batal sembahyang. Beza dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali saja kalau tinggal sembahyang, kalau tinggal sunat hayat, sunat sujud sahwi. Tu mazhab dia. Mazhab kita tak boleh buat sujud sahwi, batal. Tu Kalau buat sujud sahwi, sebab apa buat sujud sahwi? Sebab tadi tak berzikir subhana rabbiyal a'la, batal sembahyang. Dikira menambahkan sujud pada benda yang tak disuruh sujud. Yang disuruh sujud sahwi saja yang boleh kita sujud sahwi, iaitu sunat ab'ad. Tertinggal sunat ab'ad, melaksanakan rukun, tertambah rukun dengan tidak sengaja, tu barulah ada disunatkan untuk sujud sahwi. Tu pun akan datang dalam kitab ni, bahas detail berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni pun kadang-kadang gelabah juga makmum pun. Tu imam tiba-tiba sujud. Sudah. Apa benda dia buat salah? Jadi makmum tak payah mufaraqah. Sujud saja. Dia kadang-kadang imam tu dia buat silap, yang makmum tak tahu. Walaupun makmum tu makmum masbuk sekalipun. Tengok-tengok tu imam sujud untuk sujud sahwi. Makmum sujud saja. Kalau tak ikut jadi batal sembahyang. Kalau nak mufaraqah sayang pula. Jadi ikut saja tu imam, lepas tu imam bagi salam, tanya buat apa? Sujud sahwi. Kalau nak tanya sangatlah. Kalau orang tak belajar, dia tak tanya dah. Mungkin ada imam ada benda tu. Faham? Kalau dia tak belajar, dia tanya. Paling kurang kita boleh tanya. Jangan duk muskil lebih kurang sampai balik rumah tak tenang hidup. Kita tanya lah tu imam tu, awak tadi buat sujud sahwi. Dia pun terang. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana tadi? Sungguh sembahyang ini dapat menegah tuan yang sembahyang tu daripada kerja kejahatan, iaitu maksiat, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dan pekerjaan yang tertegah oleh Tuhan. Yang tertegah oleh ikut bahasa Melayu, yang tertegah ni kita, Allah Ta'ala yang menegah. Apalah ikut dia lah. Yang tertegah oleh Tuhan, yang ni yang Allah Ta'ala tegah kita untuk buat. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Kalau dosa kecil, maknanya ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tidak ada janji seksa di belakang ayat tu. Kalau larangan tersebut di belakang ayat tu ada janji seksa neraka, seksa pedih, apa semua tu, maka tu tanda dosa besar. Dosa kecil dan dosa besar di sisi Allah Ta'ala teruk belaka. Cuma kita bahagikan, ulama fiqh bahagikan dosa kecil, dosa besar untuk menyatakan orang ni fasik ataupun tidak sahaja. Kalau dia melakukan satu dosa kecil ataupun sikit saja dosa kecil, tak panggil fasik lagi. Berterusan buat dosa kecil, baru panggil fasik. Buat satu dosa besar, baru fasik. Menghina ataupun memandang rendah pada satu dosa kecil, baru jadi fasik. Begitulah. Nak bincang berkaitan fasik ataupun tidak, kerana ada kaitan dengan hukum lain. Boleh jadi Datuk Imam fasik ni, boleh jadi dak wali, boleh jadi dak saksi. Kalau jadi tok imam, hukumnya makruh. Kalau jadi wali, tak sah sebab dia kena taubat dulu. Syarat walinya tak fasik, ni fasik. Apatah lagi kalau saksi, koholah tak boleh. Kalau saksi fasik, dia bertaubat setahun lepas pada tu baru boleh jadi saksi. Kalau wali fasik, dia bertaubat ketika tu boleh jadi wali. Tu beza wali dengan saksi. Saksi ni dia ketat sikit. Dia kena ada dipanggil sistem bara'ah, sistem istibra'. Istibra' biasa. Istibra' ni asalnya pada sistem hamba, kosong rahim daripada air mani tuan dia. Istibra' ni contohnya kita ni kalau ada hamba, kita jual ke orang. Dia pun beli. Bila dia beli tu dia tak boleh setubuh lalu, dia kena tunggu istibra'. Istibra' ni 1 kali haid. Baru lepas pada tu dia boleh setubuh dengan hamba yang dia beli tu. Tu istibra'.
Saksi ni pula kalau dia bertaubat kena tunggu istibrak setahun. Setahun tak boleh jadi saksi. Sebab nak menyungguhkan, nak mengatakan betul ke tak dia ni taubat. Maka dia ada sistem istibrak, iaitu tunggu, tempoh tunggu tu selama setahun bagi saksi. Itu atas pandangan mu'tamad. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tahu daripada ini, dah tahu pada ni kok, kalau kita telah sembahyang tetapi tidak kita berhenti daripada kerja kejahatan, barangkali sembahyang kita belum sempurna. Maka mestilah kita membaiki sembahyang kita hingga sempurna. Jadi kita ni bukan sekadar nak mengajar bab sembahyang, bahkan nak mengajar juga kesempurnaan sembahyang dengan sunat-sunatnya, sunat hayat. Katalah kita apa nama kitab tu? Al-Anwarus Saniyah, syarah kepada Bahjatul Wardiyah. Bukan. Nama kitab tu tak ingat dah. Dia kata apa dia? Dia kata dalam sembahyang ni ada 500 benda sunat. Ada 500 benda sunat yang berada dalam sembahyang. 500. Ada ulama buat kitab khusus 500 sunat dalam sembahyang. Kalau kita tahu benda tu, hebat ah. 500 tu boleh buat. Kita cek satu-satu, buat ke tak. Kadang benda tu nampak remeh ya. Sunat juga. Sunat. Contoh kalau bab wuduk lah. Kalau bab wuduk sunat, wuduk pun sama juga, ada beratus-ratus sunat kalau ikut kan. Contoh wuduk kita sunat meniga, sunat buat 3. Tiba-tiba kita buat 1 ataupun 2, hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Kena buat 3, sunat 3, kurang daripada 3 hukumnya makruh. Dah orang kata pula, dah kita baca hadis ni ada Nabi SAW kadang-kadang sekali je. Lagu mana? Takkan Nabi buat benda makruh? Dia tak faham hadis tu. Tu kata kena ada mazhab. Kalau dia faham hadis, dia baca hadis gitu saja, dia silap faham lagi. Kalau dia baca hadis, dia tak baca fiqh. Kalau dia baca hadis, dia tak belajar fiqh. Dia akan seolah-olah akan mengatakan mazhab salah. Tu bahaya kalau belajar hadis tanpa fiqh dulu. Kalau sistem madrasah, contoh Seri Taling ke mana, tengok cara dia belajar hadis tu tahun akhir. Sebelum daripada tu dia akan belajar bab fiqh dulu, daripada awal, kitab budak-budak sampai kitab orang tua. Kitab paling tinggi. Baru lepas tu dia baca hadis. Baru bila baca hadis baru tu kita faham hadis macam mazhab faham. Kalau kita baca hadis dulu, belajar hadis dulu, fiqh tak belajar, lepas tu baru kita belajar fiqh, kita seolah kita akan kata mazhab ni tak betul. Kita gilah mazhab Hanafi tak betul. Bab ni. Hanbali, mazhab Hanbali tak betul bab ni. Mazhab Syafi'i tak betul. Lepas tu timbul perkataan Imam Syafi'i tak betul. Mazhab Syafi'i dalil dia tak kuat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia menceburi hadis dulu sebelum dia menceburi fiqh dengan lebih mendalam. Sebab tu kata Maulana Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, aku lebih belajar hadis, aku lagi banyak belajar hadis, aku lebih faham pak mazhab tu kok mana dalil dia faham. Ni belajar hadis kau nampak mazhab silap, itu disilap tu. Kalau belajar hadis kau nampak mazhab dia silap, lagi silap kawan tu. Kau sesat kawan tu. Jadi Nabi SAW ada yang sapu sekali tu nak menunjukkan harus, nak kata tak haram kalau buat sekali. Tu ya. Tak haram buat sekali, tak haram buat 2 kali, tapi sunat 3 kali. Kalau Nabi SAW semua buat 3 kali, takut-takut orang faham umat belakang Nabi SAW akan faham 3 kali tu wajib. Tu akan menyusahkan. Adakah tidak boleh 1 dan 2? Timbul soalan pula. Jadi Nabi SAW ada kalanya buat benda-benda yang menurut mazhab kita makruh, sebab nak menunjukkan kalau buat benda tu tak ada masalah, cuma istinbat hukumnya makruh. Nabi SAW pernah kecim diri, sedangkan Nabi SAW kata jangan kecim diri. Tengok ada pertentangan. Maksud Nabi SAW bila kecim diri tu nak menunjukkan bila kecim diri tu tak haram, hukum dia makruh. Siapa yang menetapkan hukum? Ulama belakang dia lah. Tu. Nabi SAW tak ada perkataan secara jelas kata ini haram, ini makruh. Tak ada itu. Makruh, haram, sunat, harus, wajib, khilaful aula. Itu belakang, istilah orang belakang. Sama lah hadis pun. Hadis marfu', hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif.
Duk belagak dengan hadis tu. Hak tu pun istilah baru. Nabi SAW tak kata hak ni sahih hadis tak ada. Semua tu disiplin ilmu saja. Kalau fiqh hukum tu, makruh, haram, sunat, harus. Dalam zaman sahabat tak ada. Dalam zaman Nabi SAW tak ada. Bila selepas zaman Nabi SAW nak timbul hukum, barulah dibahas hukum berdasarkan dari sekian-sekian apa hukum dia. Hukum dia haram. Haram ni kalau buat dosa, kalau tak taubat masuk neraka. Kalau makruh ni kalau buat tak dapat dosa, kalau tinggal kerana Allah Taala dapat pahala. Jadi gitu perbahasan dalam usul fiqh. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa taala. Habis dah. Kemudian subtopik seterusnya. Dibanding sembahyang dengan manusia. Sekarang ni dia nak bagi nampak sikit. Sembahyang ni macam tubuh manusia ni kuk mana? Hak mana sama, hak mana tak sama. Supaya kita ni akan menjaga sembahyang. Mungkin kita buat sembahyang qadar rukun saja. Bila kita buat sembahyang qadar rukun saja, kalau kita nisbah anggota manusia, apa yang akan hilang? Dia akan buat perbandingan tu supaya kita berasa salah kalau tinggal benda tu. Benda hak sunat yang kita sepatutnya buat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kalau dibanding sembahyang ini dengan manusia, maka bagi sembahyang ada sembahyang zahir. Dia ada sembahyang zahir, lepas tu lagi akan kata sembahyang batin. Iaitu sembahyang zahir mengerjakan syarat, rukun, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam bab sembahyang tidak ada istilah sunat muakkad, tak ada. Tu. Kunut ni sunat muakkad, tak ada. Dia sunat ab'ad dengan sunat hay'ah saja. Selain pada sembahyang barulah ada timbul sunat muakkad, sunat yang tidak muakkad dan sebagainya. Dalam sembahyang hanya ada rukun, syarat sini syarat sah lah. Syarat ni pula ada dua, syarat wajib dengan syarat sah. Biasa dalam perbahasan kitab fiqh syarat wajib tak bahas dah. Sebab maklum, Islam, balik, berakal, suci haid, suci nifas. Habis tu syarat wajib. Syarat sah yang panjang-panjang ni belah-belah hak tu yang dibahas dalam kitab fiqh. Itu bermaksud kalaulah dia tu ada 5 syarat tadi. Islam, berakal, balik, suci haid, suci nifas, maka dia wajib sembahyang. Walaupun tidak menepati syarat-syarat sah sembahyang. Kalau dia tidak menepati syarat-syarat sah sembahyang, tapi dia dah ada menepati syarat wajib sembahyang, maka dia wajib sembahyang, tapi nanti dia kena ulang semula. Sebab syarat-syarat sah ada yang dia tidak boleh buat. Tu dia panggil sembahyang hormat waktu. Tu dia panggil sembahyang hormat waktu. Sembahyang yang kita buat dalam keadaan tidak boleh menyempurnakan syarat-syarat sah sembahyang. Itu dia panggil sembahyang hormat waktu. Sembahyang hormat waktu bukan makna kita terlepas dah. Itu sembahyang tu sebab syarak suruh satu. Dan yang kedua sebab kita tak tahu bila nak mati. Takut-takut mati kan situ tak ada sembahyang, habis cerita kita ni. Masuk neraka gitu je. Tu. Kita dah ada sembahyang dah tadi. Sembahyang hormat waktu. Selesai. Lepas tu saat dah sampai ke tempat dia, kita boleh sembahyang macam orang biasa, kita pun ulang semula sembahyang tadi. Yang sembahyang tadi tidak mencukupi syarat-syarat sah sembahyang, maka sekarang kita buat dengan mencukupi syarat-syarat sah sembahyang. Hal tu pun akan dibahas secara detail akan datang. Maka syarat sembahyang seperti nyawa. Ni nak banding dengan manusia. Maka syarat sembahyang, syarat sah sembahyang seperti nyawa. Tu bandingan dia. Mana apa kalau nyawa? Kalau tak ada nyawa, hidup dah manusia tu. Tak hidup lah. Sembahyang tu ibarat manusia. Lepas tu syarat sah ibarat nyawa. Nyawa kalau tak ada, manusia kaku gitu. Jadi manusia tak ada fungsi. Bila tak ada fungsi, makna sembahyang dia tu tak kena. Sembahyang tu tak kena. Nyawa tak ada. Tu bermakna kalau tak ada nyawa, tentu manusia tidak hidup. Begitulah kalau tak ada syarat, yakni syarat sah, tentu tidak sah sembahyangnya. Sembahyang seorang. Jadi syarat sah amat penting untuk kita tahu. Syarat sah sikit je. Sikit-sikit pun banyaklah juga masalahnya. Dengan wuduknya, hadap kiblatnya, tutup auratnya, masing-masing ada pecahan-pecahan masalah yang kita akan bahas satu persatu insya-Allah taala.
Dan rukun seperti kepala. Rukun sembahyang pula seperti kepala. Dan badan. Seperti kepala dan badan. Badan ni lah. Bermakna kalau tak ada rukun, tentu tidak dikatakan sembahyang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.